warahmatullahi wabarakatuh. Bab ilmu dan zikir. Hadis ke-9. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapat satu hasanah sebagai balasan bagi satu huruf itu, dan ganjaran untuk satu hasanah itu ialah 10 hasanah seumpamanya. Saya tidak mengatakan bahawa alif lam mim adalah satu huruf. Bahkan alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Yakni kesemuanya 3 huruf yang dengan membacanya telah mendapat 30 hasanah. Hadis Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an faqra'uhu fa inna mathalal Qur'ani liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi kamassali jirabi mahshuwin miskan yafuhu rihuhu fi kulli makan wa mathalu man ta'allamahu fayarqudu wa huwa fi jawfihi kamassali jirab ukiya ala miskin, rawahu Tirmizi. Wa qala hadha hadis sahih bab ma jaa fi surah al-Baqarah wa ayatul kursi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Al-Quran, kemudian bacalah ia, kerana seseorang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian membacanya dalam solat tahajud adalah seumpama satu uncang yang penuh dengan kasturi, dan mulutnya terbuka lalu baunya semerbak merebak ke seluruh tempat dalam rumah. Sementara seseorang yang mempelajari Al-Quran dan dia tidur, yakni dia tidak membaca Al-Quran dalam salat tahajud, walaupun Al-Quran ada dalam dadanya, adalah seumpama uncang yang penuh dengan kasturi tetapi mulutnya terikat. Tirmizi. Keterangan, Al-Quran adalah seumpama kasturi, sementara dada si hafiz adalah seperti uncang yang dipenuhi kasturi. Oleh itu, seseorang hafiz yang selalu membaca Al-Quran ialah seumpama uncang kasturi yang terbuka, dan hafiz yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama uncang kasturi yang terikat. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kelebihan Al-Quran, ilmu dan zikir. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dah banyak kali kita ceritakan, seorang penghafal Al-Quran, banyak mengajar Al-Quran, dan Sayyidina Umar Al-Khattab taklifkan kepada dia untuk menjadi tok guru Al-Quran di Kufah, yang dihantar ke Kufah, Abdullah bin Mas'ud. Dan Nabi SAW sebut, siapa nak belajar Quran, ambil daripada 4 orang. Salah seorangnya Nabi sebut ialah Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang ni biasa kita dengar. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sesiapa yang membaca man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka bagi dia satu kebaikan.
Kemudian Nabi kata wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan setiap satu kebaikan itu bi asyri amthaliha, akan digandakan dengan 10 kali ganda. Kemudian Nabi kata la aqulu alif lam mim harfun. Nabi kata bahawa alif lam mim, bila kita baca Quran, kita baca alif lam mim kan, surah Baqarah ayat pertama. Nabi kata alif lam mim yang kita baca tu, la aqulu harfun. Nabi kata alif lam mim tu bukannya satu huruf, tetapi Nabi kata walakin alifun harfun, tetapi alif itu dah satu huruf, kemudian lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu adalah satu huruf. Maksudnya bila kita baca alif lam mim, dekat situ kita dah dapat 30 kebaikan. Dikira tiga huruf. Itu kelebihan kita membaca Al-Quran. Pahala-pahala yang diberikan itu bagi setiap huruf itu diberikan, bukan setiap perkataan. Kemudian didatangkan dengan hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah ni juga kita dah biasa sebut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia meriwayatkan lebih daripada 5,000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk lebih kurang 4 tahun dia dengan Nabi, tetapi merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dalam hadis ini Abu Hurairah dia mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah kata ta'allamul Quran, kamu belajarlah Al-Quran. Ta'allamul Quran, maksudnya Quran ini kita kena belajar. Satu, belajar. Yang pertama dia sebut ta'allamul Quran, kena belajar. Belajar tu sifat dia umum, membacanya dengan tafsirnya, dengan hafalnya, dengan tadaburnya, dengan amalnya. Tu termasuk dalam ta'allamul Quran. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqra'uhu. Belajar satu, kedua Nabi sebut faqra'uhu, kena baca, dia kata. Maka lepas baca tu Nabi kata fa inna mathalal Qur'ani liman ta'allamahu faqra'ahu wa qama bihi kamasali jirabi mahsyuwin miskan. Nabi kata bagi orang yang belajar, perumpamaan orang yang belajar Al-Quran kemudian dia baca, dua, dia belajar kemudian dia baca, wa qama bihi, dan dia qiyam dengan Quran tu yang dia baca dalam solat dan qiyamul lail dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 benda sini. Satu, dia belajar, kemudian dia baca, wa qama bihi, 3 benda. Maksudnya baca, belajar, baca, dan dia baca dan qiyam dalam malam-malam, dia nyata tahajud dia. Ada 3 benda ni Nabi kata kamasali jirabi mahsyuin miska. Dia ni seperti jirab ni satu uncang, mahsyuin yang disumbat, diisi dengan misk. Misk ni kasturi, satu uncang yang disumbat, diisi penuh dengan misk, dengan kasturi. Yafuhu rihuhu fi kulli makan, yang mana disebabkan uncang itu yang disumbat dengan kasturi yang banyak itu, maka uncang itu terbuka, yang mana baunya itu semerbak haruman ke seluruh tempat. Ini golongan yang 3. Yang pertama tadi belajar, baca, kemudian dibaca dalam tahajud dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mathalu, dan perumpamaan man ta'allamahu, siapa yang belajar Al-Quran fayarqudu. Yarqud ni kalau terjemah harfiah dia, yarqud ni baring, malas tak baca Quran. Belajar dah tahu, dah boleh baca, tapi yarqud, baring, malas baca Quran. Malas baca Quran. Wa huwa fi jawfihi, sedangkan Al-Quran tu ada dalam dada dia sebab dia dah belajar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kamasali jirab, dia ni macam satu uncang juga, ukiya ala miskin, yang mana uncang itu yang penuh dengan kasturi juga, tetapi dia ni tertutup, terikat. Ukiya ala miskin, dia terikat, dia tak ada bau.
Tu dua perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi golongan yang belajar, baca dan juga bawa dalam solat tahajud, solat malam. Dia kalau ini dia tak ada syarah ni. Dia kalau macam kelebihan Quran ni, dia ada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dalam kalangan sahabat ni ramai yang boleh baca Quran kan. Jadi ada setengah tu kalau tengok ni dia tulis bawah sini, rawahu Tirmizi wa qala hadha hadis hasan ma jaa fi suratil Baqarah wa ayatil Kursi. Sebenarnya hadis ni dia cerita tentang kelebihan Quran, tapi kalau kita buka ini syarah dia menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dengan beberapa orang sahabat, ada sahabat yang baca Quran, ada sahabat yang tak nak baca. Sahabat ni dia tak nak baca. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tegur, kamu ni tak tahu apa-apa ke? Tak reti baca Quran langsung ke? Tak boleh baca ke? Lepas tu dia kata, wa indi kadha wa kadha wa indi suratul Baqarah. Ni ada, dia sebut surah Baqarah ni. Dia kata, aku boleh ini tahu dan boleh baca surah Baqarah. Dia kata, lepas dia cakap begitulah baru datangnya hadis ini. Maksudnya ceritanya dia punya rentetan daripada ada sahabat yang boleh membaca ayat-ayat Quran dan surah Baqarah tapi dia tak nak baca. Jenis duduk. Lepas tu Nabi kata, kenapa kamu tak nak baca? Dia kata, aku takut aku tak dapat amalkan isi kandungan surah Al-Baqarah ini, isi kandungan Quran. Dia takut dia tak dapat amalkan. Maka selepas itulah baru Nabi datangkan dengan hadis ini. Dia kata baca, belajar, kemudian bawa dalam salat, dan Nabi berikan perumpamaan seperti dia ni uncang kasturi yang semerbak haruman. Kalau tak baca tu, ada juga Quran yang diri dia tapi dia tak nak baca. Dia seperti ada kasturi tapi dia ni tidak terikat, tidak memberi bau langsung. Sebelum ni kita dah baca dah tentang Quran. Dia kata utrujah, limau, ada golongan munafik. Ni dalam hadis ni disebutkan tentang golongan yang dua jenis pula. Nabi umpamakan seperti kasturi yang semerbak harum. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, bila kita dengar hadis-hadis begini, sebenarnya banyak dah kita baca, cuma hadis-hadis ni bila kita baca kita tak amal je lah. Itulah cerita dia kan. Cerita banyak-banyak hadis ni. Bila kita dengar, moga-moga bila kita baca sehari ke sehari, sikit-sikit, malas lama-lama, banyak-banyak kali baca tu boleh lah. Sikit-sikit, pelan-pelan terbuka pintu hati tu. Daripada tak baca langsung, baca sikit kan. Daripada seminggu sekali, mungkin 2-3 hari sekali. Lepas tu boleh tiap-tiap hari, daripada semuka naik 2 muka kan. Jadi benda-benda beginilah. Yang penting kita baca terus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian hati kita semakin lembut dan nak membaca Al-Quran. Jadi insya-Allah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.